Terima kasih Halil Yang Berhormat. Rang undang-undang untuk bacaan kali pertama. Yang Berhormat Menteri Tuan Kewangan. Tuan Speaker, Ya. Jelutong. Sebelum kita meneruskan dengan agenda yang seterusnya, saya ingin membangkitkan satu isu berkenaan dengan peraturan. Dan saya mohon Tuan Speaker memberi saya ruang dan peluang untuk menjelaskan kenapa saya membangkitkan isu peraturan itu. Peraturan pertama yang saya ingin merujuk adalah 36(9) yang berbunyi seperti berikut. Dalam apa-apa perbahasan tidak boleh disebutkan kelakuan atau sifat siapa-siapa ahli-ahli parlimen atau siapa-siapa pegawai kerajaan selain daripada kelakuan pada menjalankan urusannya sebagai ahli parlimen atau pegawai kerajaan. Saya berterima kasih kepada Tuan Speaker kerana sabar mendengar kepada perkara yang akan dibangkitkan. Bukan seperti timbalan Speaker pada hari itu yang mengusir saya keluar. Kedua, saya ingin merujuk kepada peraturan 36(12). Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatankuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan. Pada 11 hari bulan November, iaitu minggu lalu pada hari Rabu, ketika saya hadir mendengar perbahasan tentang belanjawan, Yang Berhormat Bintulu telah membuat perbahasan beliau dan di antara lain beliau telah mengkritik dan menghentam Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham. Jelutong boleh ringkaskan sebab kita telah memakan masa untuk peraturan musyawarah. Saya akan ringkaskan. Di antara perkara-perkara yang dinyatakan adalah pertamanya bahawa Tan Sri Nur Hisham adalah tidak ikhlas, merujuk kepada beliau dan mengatakan bahawa kenyataan akhbar boleh dibuat oleh seorang office boy, mengatakan bahawa beliau ingin menjadi Setiausaha Agung WHO dan mencari publicity dan mengatakan beliau takut mati. Ketika itu Jelutong, saya perlu kerana ini mengganggu peraturan. sebentar Tuan Speaker. Saya akan ringkaskan. Baik, sila ringkaskan. Kerana Ketika Bintulu telah pun memohon. saya akan sampai kepada perkara itu. Ketika saya bangun dan membantah kepada perbahasan beliau, memohon beliau supaya menarik balik kenyataan tersebut, memohon maaf, beliau tidak berbuat demikian. Dan seakibatnya beliau telah mengulangi kenyataan itu beberapa kali dan walaupun saya telah membantah, saya diusir keluar oleh timbalan Speaker dan kemudiannya pada 12 hari bulan Yang Berhormat Kepong juga telah diusir keluar. Maka saya dan berkenaan dengan permohonan maaf beliau mengatakan bahawa beliau memohon maaf di luar kerana beliau tidak mahu mengganggu prosiding Dewan, kelancaran prosiding Dewan dan untuk keharmonian masyarakat di Malaysia. Pertamanya, saya berpendapat bahawa permohonan maaf itu adalah tidak ikhlas. Kerana permohonan maaf itu perlu dibuat dalam Dewan yang mulia ini kerana kenyataan beliau yang menghentam dan mengkritik the most important civil servant, kaki tangan utama kerajaan kita pada masa sekarang. Jelutong, macam ni. Saya akan habiskan. Perlu dibuat. Saya ringkaskan cepat sebab saya ada jawapan kepada apa yang perlu dibuat dalam Dewan yang mulia ini. Pertamanya. Keduanya, kalau beliau telah memohon maaf, maka keputusan oleh timbalan Speaker adalah keputusan yang kurang bijak. Menghalau saya keluar dan juga menghalau Yang Berhormat Kepong keluar. Baik, Jelutong. So, saya memandang Jelutong, bila dah sebut keputusan Speaker, the presiding Speaker, dia telah buat keputusan. Saya nak menggunakan peraturan 43. Sekiranya Yang Berhormat Jelutong, apa yang disebutkan tadi, sila buat usul bertulis kepada pejabat dan kita akan uruskan ke tersebut. Baik. saya telah pun menghantar satu usul pada hari Khamis dan usul itu telah diterima, iaitu memohon supaya Yang Berhormat Bintulu memohon maaf di Dewan Yang Mulia ini dan dengan itu saya juga memohon supaya keputusan yang dibuat terhadap saya dan juga Yang Berhormat Kepong itu ditarik balik. Baik, saya akan usul diterima tapi keputusan belum diumumkan lagi, belum dibuat. Saya harap nanti pejabat Speaker akan buat keputusan tersebut. Boleh? Baik. Terima kasih Yang Berhormat Jelutong. Saya ingin teruskan dengan urusan pada hari ini.